عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah izinkan kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati kita untuk mengikuti kebenaran, dan kita nampak kebenaran, juga kita nampak kebatilan. Yang benar kita ikuti, yang batil kita tolak. Mudah-mudahan Allah beri kita semua itu, ya, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita akan mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikut kebenaran itu, dan tunjukkanlah juga kebatilan dan berilah kami petunjuk supaya kami menjauhi kebatilan itu. Itu banyak doa, ya. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita sentiasa berlandaskan kebenaran dan tidak kita menuruti kebatilan yang boleh menyebabkan kita dimurkai oleh Allah di akhirat nanti. Baik, puan-puan, muka surat berapa? Berapa? Tak kira lah. Tajuk apa tajuk? 43? 43? 53? 53. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia, ya, tempat kejadian malaikat. Sifat-sifat. Cakap dengan saya nak kuat. Sudah saya kabur banyak kali dah. Ustaz ni orang apa? Orang apa? Keturunan orang apa? Orang pekak. Keturunan orang pekak. Jadi cakap nak kuat. Kalau perlahan tak dengar. Baik, sifat-sifat kejadian malaikat. Tajuk besarnya beriman dengan para malaikat, beriman dengan para malaikat. Yang ini sub tajuknya, tajuk kecil, iaitu sifat-sifat kejadian malaikat. Berdasarkan kenyataan di atas, apa kenyataannya? Iaitu kita wajib percaya bahawa malaikat itu ada, dan dia ada tugas-tugas tertentu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tak erti nak derhaka, tak erti nak ponteng, tak erti nak tak erti nak mengabaikan perintah Allah Taala. Mereka sentiasa patuh saja kepada Allah Taala. Mereka tak ada nafsu, tapi mereka ada akal, nafsu tak ada, ya. Sebab itu kita tak pernah tengok malaikat tu menderhakai Allah Taala. Baik, sifat-sifat kejadiannya. Itu kenyataan di atas tadi, kita kena yakin tu, bahawa Allah menerangkan sifat-sifat para malaikat secara ringkas, iaitu mereka dijadikan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Belum ada manusia, malaikat sudah ada. Apa buktinya? Apa buktinya malaikat sudah ada sebelum kita? Buktinya firman Allah, iaitu bila Allah nak jadikan manusia, Allah kabur pada malaikat dulu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni kita baca ayat ni, ayat yang bawah ni, itu dia ayat Allah ngabur pada malaikat bahawa aku lepas ni nak menjadikan manusia di atas muka bumi ni. Kabur pada malaikat. Malaikat pun tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa kamu nak jadikan manusia di atas muka bumi ini sedangkan mereka tu tak ada kerja lain? Apa kerjanya?
menumpahkan darah aja kerjanya, berbunuh-bunuhan, ya, bersengketa, bergaduh, berperang. Itu aja kerja manusia. Pasal apa kamu nak jadikan, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Sedangkan kami sentiasa bertasbih kepada kamu, memuji kamu, mensucikan kamu. Yang manusia ni ada yang rajin tapi ada yang malas, ada yang baik tapi ada yang jahat. Pasal apa kamu nak jadikan makhluk itu? Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Tuhan, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, ya. Aku tahulah apa aku nak buat. Kamu jangan pandai-pandai, kata dia Tuhan kepada para malaikat. Maka jadilah Nabi Adam, ya. Itu dalil mengatakan malaikat sudah ada sebelum adanya manusia, ya. Ya. Menurut keterangan Al-Quran, Allah menjelaskan kepada para malaikat bahawa dia telah menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia, iaitu Nabi Adam, dan melantiknya sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagaimana firman-Nya yang saya bacakan tadi, ya. Itu firman-Nya apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah jadikan manusia di bumi ini. Artinya sudah siap manusia tu, Tuhan dah buat, bawa khabar kepada malaikat. Aku telah jadikan manusia di atas muka bumi ini selaku khalifah, dan aku lantik dia sebagai khalifah. Khalifah tu bukan jawatan, ya, bukan penghormatan, bukan anugerah. Khalifah tu tugas. Kita ni ada dua tugas dalam dunia ni, ya. Pertama sebagai khalifah Allah, yang kedua untuk menjadi hamba Allah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, kata Allah, ya. Itu sebab Allah jadikan kita ni untuk menyembah Allah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, menjalankan perintah Allah. Itu erti khalifah, ya. Yang wajib semua suruh buat, yang haram semua disuruhnya kita tinggalkan, yang sunat buat sebanyak-banyaknya, yang makruh tinggalkan seboleh-bolehnya, yang harus jadikan ibadah. Itu khalifah Allah, ya. Undang-undang Allah yang nak kita laksanakan, kerana kita duduk dalam bumi Allah. Jadi kena melaksanakan undang-undang Allah, bukan ikut logik akal kita. Kalau ikut logik akal kita, tanda bertudung pun, ya tak? Angat pijo, iya ke tak bertudung nak angat pijo? Sebuah lah, aja memang angat pijo, saya pun tak lalu. Tapi mujur oleh Tuhan tak perintahkan saya pakai tudung. Kalau Tuhan perintahkan saya pakai tudung, kena buat jugalah. Lantak dah angat pijo ke lubang libu ke. Kena buat, kerana itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Dia bukan ikut akal. Kalau ikut akal, ialah mana sesuai kita di Malaysia ni pakai tudung. Kan Malaysia ni negara panas. Kalau orang di England tu tak apalah, kata kita bukan England, kata. Tapi ini bukan mengikut logik akal, ini mengikut perintah Allah. Allah tahulah apa akibatnya kalau tak bertudung. Ya, apa akibatnya kalau kita bertudung, apa pahalanya, Allah lebih tahu, ya. Jangan ikut logik akal. Macam satu orang tu katanya, kalaulah berkemban itu, tahu berkemban, kalaulah berkemban itu menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka, maka saya redolah. Ada orang cakap begitu. Tahu ke siapa orangnya? Ya Allah, dia menung punya, macam tercekat aja, macam tak pernah dengar. Tahu tak orang cakap? Dia producer filem, mengeluarkan filem. Dalam gambar tu adalah adegan gadis-gadis berkemban aja, mandi berkemban tepi sungai. Kalau itu boleh menyebabkan seorang itu masuk neraka, saya redha, katanya. Ada seorang lagi pula tu artis juga. Apa katanya? Takkanlah kerana tak bertudung saya akan masuk neraka, katanya.
Seolah-olah dia tahu dia masuk neraka ke nak masuk syurga ke. Ya. Jadi orang Rabi itu dia mengikut apa? Logik akal dia. Ya. Padahal kalau ikut logik akal, patutnya siapa tunduk kepada siapa? Adam tunduk kepada Iblis ke? Iblis tunduk kepada Adam? Kalau ikut logik akal, siapa tunduk kepada siapa? Iblis tunduk kepada Adam ke? Adam tunduk kepada Iblis? Iblis sujud pada Adam ke? Adam sujud pada Iblis? Kalau ikut logik akal, Adam lah patut sujud pada Iblis. Mengapa? Kerana dia baru, orang baru. Ada masuk universiti tak tu? Tak ada masuk? Tak masuk tak apalah. Orang dalam universiti, orang dalam hostel lah, asrama, antara orang baru dengan orang lama, siapa bully siapa? Orang lama bully orang baru ke? Orang baru bully orang lama? Orang lama bully orang baru, itu namanya ragging, ya? Dia ragging orang baru tu. Patutnya malaikat lah bully Nabi Adam, dia lama dah jadinya, Nabi Adam baru lagi. Tapi perintah Allah apa? Suruh siapa? Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam. Fasajadu, apa arti fasajadu? Semuanya sujud illa Iblis, melainkan Iblis yang tak nak sujud. Pasal apa? Pasal Iblis gunakan akal. Ya. Yang ini malaikat lain tu ikut perintah Allah. Iblis bukan malaikat. Iblis apa? Dia jin, dia daripada api. Ya. Jadi dia tak nak sujud. Bila ditanya, "Ngapa kamu tak nak sujud pada Adam?" "Macam mana aku nak sujud? Aku lebih mulia dari dia," kata. "Ana khairum minhu," kata Iblis. "Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin." Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara api dan tanah mana lebih baik? Api ke tanah? Api lah lebih baik, ya. Tanah ni tempat orang berak, tempat orang kencing, tempat orang mayat, tempat orang bubuh bangkai, itu tanah. Jadi hina kejadiannya, ya. Sebab kita ni tak boleh takabur, tak boleh tak boleh sombong. Kalau rasa-rasa nak sombong, kita ingat kejadian kita ni daripada apa? Daripada tanah. Tanah tu tempat najis. Itu kita ni daripada tanah. Tahu? Dalam badan kita penuh benda-benda yang hina, ya tak? Dalam badan kita ada tak benda-benda yang hina, yang daripada najis? Korek hidung ada apa? Baru bangkit dari tidur, gisel mata ada apa? Tarik mata. Mahal benar kerja tarik mata tu. Lagi ambil apa, mencapi korek telinga, keluar apa? Keluar tahi telinga. Nyorongin nampak apa? Tahi gigi kuning aja nampak. Ya. Mulia benar ke? Mana mulianya? Sedangkan Iblis tu tak ada yang najis-najis dalam badan dia. Dia dari api. Ya. Jadi sebab itu dia tak nak sujud pada Adam. Tapi kita ni sebagai manusia tak boleh ikut akal sangat. Kalau bertentangan akal dengan perintah Allah, kita kena ikut yang mana? Perintah Allah. Kalau sesuai, tak apalah, kita ikut akal kita. Tapi kalau tak sesuai, perintah Allah tu melawan akal fikiran kita, kita kena ikut perintah Allah itu. Allah kata riba tu haram, akal kata riba tu penting. Ya. Kalau tak ada riba, macam mana kita nak membangun, macam mana kita nak membeli harta, macam mana kita nak beli tokan, ada riba, kata akal kita. Tapi kita kena ikut apa? Ikut akal ke ikut perintah Allah? Ikut perintah Allah. Ini akidah nak betul ni, nak faham. Itu sejarah kafirnya jadi Iblis, jadi kafirnya Iblis, itu sejarahnya. Bila diperintahkan Iblis supaya sujud pada Adam, dia tak nak sujud kerana dia ikut akal. Ya. Akhirnya wa kana minal kafirin, jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir, ya. Baik, ini ayat yang tadi, ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah jadikan manusia di bumi ini selaku khalifah. Malaikat berkata, apakah engkau mahu jadikan mereka yang akan melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah di atas muka bumi ini? Ngapa kamu nak jadikan makhluk yang selalu merosakkan merosakkan benda-benda dalam dunia ni? Ya ke tak? Manusia tu rosak semua. Ikan di laut dah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, ya tak? Sebab manusia lah pergi ke laut-laut dalam tu, nangkap ikan besar-besar, ikan jerung ditangkap dema, ikan hiu ditangkap dema, semua ditangkap dema. Nari dah nak beli ikan upaya, ikan dah makin lama makin kurang. Yang dia tangkap tu bukan yang besar-besar apa tu, kadang yang halus pun tangkap. Ikan bilik sikit punya halus tangkap dema juga. Kenari dah nak makan ikan bilik yang mahal kenari. Itu manusia punya konsep. Buah-buahan pun itu juga. Dia nak makan rambutan tu, bukan kaitnya, ditebang pokok sekali. Itu manusia, nak senang aja. Ikan di sungai apa buat dia? Ditubanya, segala tuknya mati, opahnya mati, cucunya mati, cicitnya mati. Itu sebab ikan ni sekarang ni kita dengar nama aja. Bendanya dah tak ada. Siapa ada pernah jumpa ikan bujuk angkat tangan? Dah tak ada. Tahu apa ikan bujuk? Ikan limbat tahu? Tak tahu juga. Pasal apa? Pasal apa tak tahu tu? Pasal jarang jumpa, dah tak ada dah. Benda tu dah tak ada. Ada pernah dengar ikan limbat? Ada dengar. Apa yang dengar? Rupa ikan keli. Dia tu rupa ikan keli, tapi lagi sedap daripada ikan keli. Itu kan. Begitu dia bujuk rupa ikan apa? Rupa ikan haruan, tapi dia lagi sedap daripada ikan haruan. Ikan yang besar-besar, badak tu badak. Ikan badak tak tahu. Ikan ruan yang besar itu namanya badak. Yang besar benda tu. Dekat-dekat besar tiang tu. Bukan besar tiang ni, dekat-dekat besar tiang. Punya besar. Seekor ikan tu benda 2-3 kilo beratnya. Bukan ikan toman. Ikan toman lain. Ikan toman dia makan orang. Tapi rupa itulah lebih kurang. Besar ni. Ikan badak tu kalau buat panggang petuk yang amat sedap. Tahu ke dia apa benda panggang petuk? Ya Allah, tak tahu ya. Ikan tu dikeluarkan perutnya, bukan dibelah tau. Ditarik perut tu bagi keluar. Lepas tu dicuci dalam tu, biar dia perut ada isi dalam itu kosong aja isi itu dia keluarkan. Jangan dibelah, kalau dibelah dah tak sedap. Lepas tu dalamnya bubur cabai, bubur bawang, bubur dia keluarkan dulu. Dia mulai korek insang tu. Dia keluarkan insang tu, dia pun keluar sekali dengan tarik-tarik tu. Udah bersih, dia bubur awal-awalnya dalam tu. Nak pedas bubur lah cabai, nak masin bubur lah garam, betul bubur lah apa lagi? Apa-apalah, halia ke apa dalam tu, asam belugur kan. Lepas tu dipanggang. Manggangnya tahu dah. Ini resepi Ustaz Ibrahim tau. Manggangnya, api tu di bawah, ikan tu jauh benar. Biar dia terasa bahang aja, tapi tak ada dekat. Kalau dekat lekas benda masaknya. Bagi dia slow je masaknya. Pagi manggangnya, petang karang baru boleh makan. Lama benar pula. Itu lamanya. Tapi punya sedap. Semua terasa, pedasnya terasa, maksamnya terasa, masinnya terasa, lemaknya terasa. Tahu? Tak sedar tok tua lalu. Ikut belakang lah. Itu namanya panggang petuk. Resepi siapa? Ustaz Ibrahim. Udah tak ada dengar cerita je. Saya pun tak tahu dah. Dulu mak saya ada arwahnya. Suka buat itu panggang petuk tu. Ni hari dah tak ada. Isi saya tak tahu dah. Lepas itu resepi dulu. Ya, ini aja lah ni. Balik rambuan lah. Itu dia. Benda tu kenapa? Kerana manusia ni perosak. Nak cerita ni manusia ni perosak. Begitu juga banyak benda-benda sekarang ni dah tinggal nama je. Kita tak pernah tengok dah ya. Kerana dia makin lama makin pupus, makin lama makin pupus, makin lama makin pupus.
Apakah engkau mahu jadikan mereka yang akan melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah? Menumpahkan darah satu lagi. Mana pernah zaman yang tak ada berperang antara manusia dengan manusia? Ada pernah dengar? Ha? Waktu yang tak ada berperang, ada tak? Yang tak berlaku pembunuhan, ada tak? Mana ada? Setiap masa, setiap detik, setiap tahun ada je peperangan antara manusia dengan manusia. Ada pernah tengok kambing berperang dengan kambing? Ada pernah tengok rimau berperang dengan rimau? Ada pernah tengok gajah berperang dengan gajah? Tapi manusia sesama dia berperang. Ya? Sekarang ni selagi dahsyat, ya, orang Palestin dibunuh oleh orang Israel. Orang Yahudi tu membunuh orang Palestin tu macam kita nampak nyamuk aja tahu. Orang nampak nyamuk ada ke rasa kesian? Nyamuk tak pang mati, Allah kesian nyamuk ni mati dia ya. 3 bininya 3 anaknya. Ada orang bilang kan? Begitulah orang Yahudi tu membunuh orang Islam, tak ada rasa apa-apa. Ya, tak ada rasa apa-apa. Itu manusia. Itu tipikal manusia, itulah dia. Kemudian tengok pula yang berlaku di Afrika Tengah sekarang ni. Pergaduhan antara orang Afrika, orang Negro yang asli tu, orang pagan tu, dengan orang Islam. Orang Islam dibunuh dia, begitu saja dibunuh dia. Ya. Begitu juga yang berlaku di Myanmar. Tahu mana Myanmar? Ya Allah, dulu namanya apa? Burma. Orang Rohingya di Myanmar tu dibunuh dia. Bukannya seorang-seorang dibunuh dia tu, satu kampung ditembak 600 orang mati, sekali mati. Dibakar dia, disusun dia mayat tepi sungai, dibakar dia. Itulah dia apa? Keganasan yang berlaku hari ini. Oleh siapa? Oleh manusia. Itu yang ditanya malaikat tu. Kenapa kamu nak jadikan makhluk macam itu? Sedangkan malaikat apa kerjanya? Bertasbih aja. Subhanallah, subhanallah. Itu kerja malaikat. Mana ada malaikat bergaduh dengan malaikat? Ada malaikat bertumbuk dengan malaikat tak? Berbunuh dengan malaikat? Mana ada? Tapi manusia ada tak bertumbuk sama dengan manusia dengan manusia? Ada bergaduh tak? Ada tak berbunuh-bunuhan? Ya? Ada tak tegur? Manusia dengan manusia ada tak tegur? Ada. Kalau duduk sebelah rumah tak tegur, gaduh. Gaduh pasal apa? Pasal pokok di sempadan. Bergaduh pasal pokok itu. Ya, pokok apa? Pasal bergaduh dengan pasal pokok apa? Allah tak tahu pokok apa? Loyan boleh tahan lah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Ya. Itulah dia manusia. Itu yang malaikat heran tu. Bukan malaikat protes dah. Malaikat mana pernah protes dengan Allah Ta'ala. Tapi dia heran pasal apa? Kamu nak jadikan manusia di atas muka bumi ni. Jawab Tuhan, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Maka jadilah kita. Itu sebab saya ada ni. Kalau Tuhan tak jadikan manusia, tak adalah saya, tak adalah perempuan, tak adalah kanak-kanak, apa pun tak ada. Manusia tak ada. Ya? Tak adalah raja, tak adalah menteri, tak adalah Perdana Menteri. Mungkin Perdana Menterinya, kalau tak ada manusia, siapa Perdana Menterinya? Gajah ke, rimau ke, tak tahulah. Itu dia. Engkau mahu jadikan mereka yang akan melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah di bumi ini, sedangkan kami sentiasa bertasbih memuji engkau dan membersihkan engkau. Firman Tuhan, sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Ini surah Al-Baqarah, ya, awal-awal surah. Tentang unsur kejadian malaikat, Rasulullah SAW menerangkan bahawa Allah telah menciptakan mereka daripada cahaya, sebagaimana sabdanya, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Dijadikan para malaikat daripada cahaya. Malaikat dari cahaya. Itu sebab kita tak nampak bentuk malaikat, kita tak nampak. Ada cahaya, mana tahu. Bukan tahu kita bulat ke, empat segi ke, bujur ke, tak tahu kita gemuk ke, kurus ke. Dia dari cahaya.
Macam cahaya tu. Mana rupa cahaya? Mana bentuk cahaya? Cahaya ni mana bentuknya? Yang ini bentuk dia bukan bentuk cahaya ni. Ini bentuk balang cahaya tu, bekas cahaya tu. Cahaya betul-betul mana bentuknya? Tak tahu kita. Itu malaikat tak tahu. Cuma kelebihan malaikat tu, dia boleh menyerupai apa saja yang dia kehendaki. Dia boleh buat rupa manusia, dia boleh menyerupai rimau, dia boleh menyerupai ular, dia boleh menyerupai beruk dan sebagainya. Apa saja yang dia kehendaki, dia boleh menyerupai. Tapi kebanyakannya malaikat tu menyerupai apa? Manusia. Dia macam manusia juga. Itu yang dia pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia jumpa dengan Siti Sarah, dia jumpa dengan siapa lagi? Nabi Isa, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan banyak kali jumpa Nabi Muhammad lah ya. Menyerupai seorang manusia. Dia berjumpa dengan Nabi Lot, dan juga ramai lah. Kita baca dalam Quran tu banyak malaikat menjelma di hadapan Nabi Ibrahim. Sekali kata Nabi Ibrahim, ya wahai malaikat, dia jumpa dengan malaikat maut. Nabi Ibrahim tu diziarahi oleh malaikat maut. Dia baru balik berdakwah, tengah-tengah malam balik dari dakwah tu. Lepas tu dia buka bilik rumahnya. Dia ada satu bilik dalam rumah itu berkunci dari luar. Buka-buka biliknya, tengoknya udah ada nunggu seorang muda. Orang lah nunggu macam orang muda tu. Dia pun tanya lah, siapa izinkan kamu masuk dalam bilik aku ni? Kata orang tu, yang izinkan aku tuan bilik inilah, katanya. Kata Nabi Ibrahim, aku tuannya, aku tak pernah bagi izin kamu masuk dalam bilik aku ni, katanya. Kata dia orang tu, yang izinkan aku bukan kamu, tuan kepada tuan bilik ini. Siapa tuan kepada tuan? Allah lah yang izin aku, katanya. Dia ni Nabi, Rasul. Rasul tu dia antara sifatnya apa? Bijak. Bijak sana, dia lekat nangkap. Lekat tahu kan macam kita ngaruh kepala dulu. Apa cakap orang ni? Dia tahu ni, ini bukan orang ni. Ini tentu malaikat. Terus tanyanya, kamu malaikat apa? Kata dia tanyanya. Jawab dia orang tu, aku malaikat maut, katanya. Macam perempuan balik kan, dah nunggu atas tanda. Siapa kamu ni? Aku malaikat maut. Dia tak macam. Ya. Tapi dia tak pula takut. Nabi Ibrahim tak ada takut. Terus tanyanya, kamu datang nak nyabut nyawa aku ke atau nak ziarah, katanya. Kata malaikat maut, aku datang nak ziarah kamu. Kamu ni Rasulullah, kamu ni Khalilullah, aku nak ziarah kamu. Kebetulan aku hari ni cuti, katanya. Aku hari ni MC, katanya. Tahu MC? Dapat seorang doktor tak ada kerja, katanya. Jadi aku pergi ziarah kamu, kan? Ya? Tak ada masa itu, tak ada lah. Masa dia ziarah tak ada mati. Dia tak ada kerja. Ya? Udah sembang tu, dia pun tanya dekat kabur malaikat maut, wahai malaikat maut, tolonglah tunjuk rupa kamu yang sebenarnya, mana rupanya, katanya. Kata malaikat maut, jangan, tak lalu kamu nengok rupa aku, katanya. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku ndak juga nengok, katanya. Aku nak nengok juga, ayah ndak juga, katanya. Ini kalau ayah ndak ni payah melayan ni, ayah ndak juga. Mak kata jangan, kata dia tu jahat, ayah ndak ke dia juga. Kalau ada orang itu memang tak terlawat, tak ada apa? Tak terbendung. Nabi Ibrahim orang itu dah ndak juga, katanya. Kata malaikat maut, kalau kamu ndak juga, kamu pusing ke sana. Bila aku suruh pusing ngadap aku, kamu pusing balik, katanya. Nabi Ibrahim pun ngadap dinding. Malaikat maut pun semua dah pusing, kata malaikat maut. Dia pun pusing, nampak malaikat maut, nampak terus pengsan. Nabi Ibrahim pengsan, tahu, Nabi, Rasul, Khalilullah, Ulul Azmi pengsan. Nengok malaikat maut. Itu Nabi, kalau kita nengok mana buat? Kalau kita nengok tak tahu mana rupanya. Pengsan Nabi Ibrahim nengoknya. Kerana ketika itu, kejap-kejap itu juga berubah wajahnya. Daripada seorang muda yang cantik, seorang pemuda yang lemah lembut, jadi seorang yang hitam legam, warna kulitnya hitam.
Rambutnya berputar-putar. Ya, apa rambut David Arumuga macam tengok. Macam itulah berputar-putar. Kenal ke David Arumuga ni? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Elicat. Ya. Search ke Elicat. Elicat ya. Berputar-putar apa rambutnya. Keluar asap dan api dari mulut dan dari hidungnya. Baunya yang amat busuk. Suaranya seperti halilintar. Pensan Nabi Ibrahim nengoknya. Itu dia rupa wajah malaikat maut yang sebenarnya. Ya. Dia tak ada jasad. Tapi dia boleh menyerupai apa saja yang dia kehendaki. Tapi yang sebenarnya itulah rupanya. Dia daripada cahaya. Itu malaikat. Itulah dia wajah yang dilihat oleh orang-orang yang bakal masuk neraka esok. Orang yang masuk neraka esok, di antara seksa yang didapatinya ialah dia melihat wajah malaikat maut dengan rupanya yang sebenar. Itu di antaranya. Itu yang kadang-kadang kita tengok orang mati tu matanya terbeliak aja. Ya. Giginya apa keluar betul ya. Ya, terkancing dia giginya. Ya. Pasal apa? Dia nampak malaikat maut tu terkejut. Jangan saya orang itu ya. Saya apa yang buat aja. Mudah-mudahan jangan jadi orang itulah. Ya, sebab itu kita berdoa janganlah kita dimasukkan ke dalam neraka. Kerana orang ahli neraka ni belum mati lagi sudah diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak kita tahu orang yang belum mati lagi dah diseksa di Tuhan? Ada tak? Siapa? Ada seorang namanya Ariel Sharon. Ada ke pernah dengar nama Ariel Sharon ni? Siapa Ariel Sharon ni? Penyanyi ke? Siapa namanya? Perdana Menteri Israel. Orang Yahudi dia bunuh orang Islam, beribu-ribu orang Islam dibunuhnya. Ya. Allah balas balik macam mana? Allah terdeakan dia 8 tahun lamanya. Tahu terdea? Apa terdea? Tak lalu bangkit barunya. Berapa lama? 8 tahun. Kejap ke lama ni? Kalau 2 hari 2 malam pun kita tak lalu terbaring aja. Lalu kan? Sampai lalu baring je 2 hari 2 malam. Tak bangkit-bangkit. Tak lalu. Ini 8 tahun. Bangkit hidup. Nak berak pun dia berak atas katil. Nak kencing atas katil. Makan pun disuapkan. 8 tahun puan-puan. Naik reput belakangnya tu kerana baring aja. Saya sebulan duduk IJN. Bangkit juga, bukan tak bangkit. Tapi sudah gelisah. Tak lalu lagi rasanya. Bangkit juga. Kalau tidak, anda nak berak, anda nak kencing. Bangkit juga. Sebulan lamanya. Tapi menderita. Ini kan pula 8 tahun. Bayangkan kalau perempuan kena 8 tahun. Macam mana? Ya. Ini Ariel Sharon. Di dunia lagi Tuhan siksa. Udah mati, tak tahulah wallahualam ya. Tapi bila ditanam dia tu, kuburnya pula meletup. Ada gempa bumi pada kubur dia. Kubur lain tak ada, kubur dia je. Gempa bumi di situ. Nampak? Allah tunjuk kepada kita. Bahawa orang yang kejam akan dibalas di dunia lagi sebelum dia dibalas di akhirat. Jadi jangan kita melakukan kezaliman di atas muka bumi ini. Allah bayar cash. Allah bayar cash. Ya. Sebab itu kita jangan menentang hukum Islam. Kalau menentang hukum Islam, adalah cara-cara Allah nak balas balik. Baik. Tentang unsur kejadian malaikat, Rasulullah SAW menerangkan bahawa Allah telah menciptakan mereka daripada cahaya, sebagaimana sabdanya dah saya bacakan tadi. Dijadikan para malaikat cahaya daripada cahaya, dijadikan para jin daripada api, dan dijadikan Adam daripada unsur seperti tanah yang telah diterangkan kepada kamu daripada beberapa nas sepertinya nasi, nas sepertinya keterangan daripada beberapa keterangan ataupun bukti yang menjadi dalil itu artinya bukti, menjadi dalil tentang kejadian para malaikat pada keseluruhannya, membuktikan bahawa para malaikat adalah makhluk murni. Apa kata makhluk nurani, bukan murni.
makhluk nurani, daripada nur. Nur tu apa? Api, cahaya ya, daripada cahaya. Tidak berjisim. Tidak berjisim tu apa? Dia tak ada tubuh. Dia tak ada gemuk ke kurus ke bulat ke empat segi ke bujur ke bertulang rangka ke, tak ada ya, dia tidak berjisim. Itu dia dah cahaya, mana ada jisim. Lagi tidak berjisim kebendaan seperti kejadian manusia. Manusia nampak perempuan ni ada bentuk tak? Orang ni tinggi, orang ni rendah, orang ni gemuk, orang ni kurus, orang ni hitam, orang ni putih. Ada jisim. Betul kita ni ya? Tengok saya, ada jisim tak? Apa jisimnya? Saya tengok apa? Mula-mula pendek, betul? Perut buncit, betul? Lagi apa? Bercerawat lagi? Apa lagi? Gigi dah tak ada, dah bertabur. Lagi? Uban dah apa? Uban dah bertabur juga. Gigi dah gugur, uban dah bertabur, kulit dah kendor, dah dekat dengan kubur. Nampak ke tak? Nampak ke tak saya ni? Jadi maknanya ada apa? Ada jisim. Ya. Malaikat tak ada jisim. Kecuali kalau dia menjelma sebagai benda atau sebagai binatang atau sebagai apa-apa lah ya. Kalau tidak, kita tak nampak dia. Iaitu jisim tu sesuatu yang boleh kita buktikan dengan panca indera. Boleh nampak, boleh dengar, boleh pegang. Itu yang berjisim. Malaikat tak ada jisim ya. Seperti kejadian manusia yang boleh dibuktikan dengan panca indera. Mereka berlainan daripada manusia. Kerana itu mereka tidak makan dan minum. Kalau kita tak makan tak minum apa macam? Kalau seminggu tak makan tak minum apa macam? Tumpur. Tahu ke tumpur? Tak makan tak minum tumpur lah tu. Mesti nak minum. Minum habis tinggi 3 hari je. Jangan lebih daripada 3 hari tak minum. Kalau tak, apa? Kalau tak apa? Tumpur. Itu manusia. Tapi malaikat tak pernah makan, tak pernah minum. Dia bukan jenis yang makan, bukan jenis yang minum. Tidak tidur. Malaikat tu tak pernah tidur. Yang gemuk tidur siapa? Manusia tengah ngaji tidur, tengah sembahyang pun ada tidur. Ada tak manusia tidur tengah sembahyang? Ada, tengah berdiri tu ngantuk, ngangguk-ngangguk aja, tidur lah tu. Naknya sembahyang tarawih. Ya, bila sembahyang tarawih tu ramai yang tidur ya. Hendaknya tu imam tu baca panjang-panjang pula. Dah panjang-panjang suaranya pula mendayu-dayu aja. Lekas no tidurnya. Tapi malaikat tak pernah tidur. Kita tidur, dia jaga. Ya. Lagi apa? Tak pernah tidur. Dan tidak berkahwin. Malaikat tak ada kahwin ya. Yang kahwin siapa? Manusia, binatang, itu yang kahwin ya. Sebab itu malaikat dia tak beranak, dia tidak berkembang. Malaikat dia tidak berkembang. Allah jadikan yang itulah tak ada berkembang. Ya, bukan macam manusia. Manusia ada ibu, ada ayah, berkembang kepada anak, anak tu pula kahwin, berkembang kepada cucu, cucu pula kahwin, berkembang kepada cicit. Begitu manusia ya. Malaikat tak ada apa itu. Allah jadikan yang itulah. Dia tak ada keturunan, tak ada zuriat. Tapi lebih banyak malaikat Allah jadikan daripada manusia ya. Banyak lagi malaikat. Mereka bersih daripada syahwat keinginan, tak ada apa syahwat kebinatangan. Jadi malaikat tu tak ada pula mengikut hawa nafsu, tak ada. Dia tak ada syahwat, tak ada keinginan, tak ada nak makan, tak ada nak minum, tak ada nak nipu, tak ada nak nampur. Lagi tak ada apa pun tak ada. Dia mengikut perintah Allah dia kerja. Bersih daripada kesalahan dan dosa. Mereka tak erti nampak dosa. Tegasnya mereka tidak bersifat dengan segala sifat kebendaan seperti Bani Adam. Bani Adam ni bukan nama orang. Apa arti Bani Adam? Keturunan Nabi Adam. Siapa keturunan Nabi Adam? Kita lah. Bukan macam kita malaikat tu. Akan tetapi mereka boleh menyamarkan diri mereka sebagai manusia dengan keizinan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menerangkan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Maryam dalam bentuk seorang manusia dan dengan firman-Nya, "Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya
fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha bi basharan sawiyya. Surah Maryam ya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang cerita Maryam ni ya, kepada mereka tentang yang tersebut di dalam Quran. Kabarkan kepada mereka wahai Muhammad tentang cerita tentang Maryam ni. Ketika ia menjauhi diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Dia tak nak duduk dengan mak bapaknya, dia duduk seorang-seorang di tempat di sebelah timur. Timur tu bukan Malaysia ni ya. Timur ni di sana lah. Dekat negara-negara Israel tu, di kawasan itulah ya. Di Jazirah Arab. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya daripada mereka. Dia duduk seorang-seorang ada tabir. Ya. Lalu kami mengutuskan roh kami, yakni Jibril, kepadanya. Maka ia menjelma di hadapan di dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, Jibril datang kepada Maryam dengan bentuk manusia yang sempurna. Jadi dia boleh. Dan Jibril pula tak ada pula keinginan dia kepada Maryam, tak ada. Dia bukan macam manusia ya. Manusia kalau lelaki jumpa dengan perempuan di tempat yang sunyi macam tak ada orang, berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Jibril tak ada teringin pun. Kenapa? Dia bukan manusia. Dia tak ada keinginan syahwat antara lelaki dan perempuan. Tapi itu dalil bahawa malaikat tu boleh menjelma sebagai manusia. Di dalam hadis Jibril yang masyhur, yang ini lagi masyhur hadis ni. Siapa tak tahu angkat tangan. Hadis Jibril ni. Nabi tengah bercerita dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang manusia. Ya, pakaiannya kemas benar, rupanya pun smart benar, rambutnya pun elok aja tersisir. Tapi nak dikatakan orang tempatan, seorang pun tak kenal. Nak dikatakan dia tu orang musafir dari jauh, pakaiannya smart penuh. Ini bukan berlaku di zaman ini berlaku di zaman Rasul. Kalau orang tu orang musafir lah, mana rupa pakaiannya? Mana rupanya? Comot aja pakaiannya, lusuh aja, berkedut-kedut lah. Pasal apa? Kerana mereka musafir pakai naik apa? Naik unta, berdebu-debu lah ya. Kita hari ni musafir naik apa? Naik MH370 smart aja ya. Tak ada comot pun. Jadi nak dikatakan musafir pakaiannya smart penuh. Nak dikatakan orang tempatan siapa pun tak kenal. Tapi dia dengan Nabi mesra benar dari jauh lagi. Assalamualaikum. Nabi pun mesra benar menyambut dia. Waalaikumsalam. Mari sini kata Nabi. Dia pun duduk dekat dengan Nabi. Bukan dekat saja, bertindih lutut dengan Nabi. Tahu bertindih lutut? Perempuan ni udah biasa dah. Tapi ada duduk bertindih lutut. Udah biasa pun tidak tindih lutut lagi. Tapi orang ni bertindih lutut dengan Nabi. Menandakan apa? Menandakan mesra benar dengan Nabi. Sampai memegang peha Nabi. Nabi pun pegang peha dia. Nampak tu? Punya mesra. Ya. Itu hadis tu apa? Hadis Jibril namanya ya. Lalu bertanya kepada Nabi tentang iman. Nabi pun jawab iman itu begini. Lepas tu apa kata dia? Betul kata kamu. Dia yang nanya, dia yang betul kata. Ya, patutnya tak ada yang kata betul kamu, apa yang nak jawab ni? Iya ke? Baru aku tahu ni patut betul ya. Ini dah dia nanya, dia yang betulkan Nabi. Maknanya dia bukan nak belajar dari Nabi, dia nak ngajar Nabi. Ya. Betul tanya tentang Islam, kata Nabi Islam itu ialah kamu mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan sembahyang dan sebagainya sampai kepada naik haji ke Mekah, naik haji ke Baitullah. Betul kata kamu katanya. Lepas itu ditanya lagi, ihsan, apa itu ihsan? Jawab Nabi, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat dia. Tapi kalau kamu tak boleh melihat dia, ketahuilah bahawa dia melihat kamu. Betul kata kamu katanya. Tanya lagi tentang bila berlakunya hari kiamat. Tanya Nabi, bila berlakunya hari kiamat? Ya, jawab Nabi, orang yang bertanya dengan orang yang kena tanya itu serupa aja, dua-dua tak tahu kena. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Betul kata kamu, kata dia apa? Jibril ni. Lepas itu tanya pula tanda-tanda hari kiamat. Jawab Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat tu ialah ibu melahirkan tuan katanya.
Sudah berlaku ke belum? Ibu melahirkan tuan. Ada tak dah jadi kuli sekarang ni? Ada tak ibu sekarang ni dah jadi kuli kepada anaknya? Yang ini ada tak ni? Ada. Ya. Anak tu kerja, menantu pun kerja. Dua-dua kerja sampai melek cucu. Opahnya lah. Ya. Jadi katanya anaknya tuan, maknya kuli. Opahnya mancukan susunya, opah nedokan dia, opah mengenakan pakaiannya, opahnya masukkan beraknya, opahnya masukkan kencingnya. Ada dah opah-opah yang kopi tu di sini pagi ni? Ada ke tak ada? Ada, usah buat lah. Itu tanda hari kiamat itu, tanda-tandanya. Di antara yang lain kata Nabi, orang Arab Badui yang dulunya kaki ayam sekarang